Qawaid fikih boleh didefinisikan sebagai magazin yang berkaitan dengan syariah dan juga ia berkaitan dengan perbuatan rakyat atau secara teknikalnya adalah sebagai perkara menyeluruh yang terpakai kepada banyak-banyak kes tertentu dan kefahaman dalam membuat keputusan. Pada dasarnya, terkandung dua kaedah yang dilakukan serta diamalkan bagi umat Islam. Antaranya, kaedah merujuk kepada cara atau kumpulan yang mengaplikasikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai asas rujukan utama. Selain itu, kaedah seterusnya pula menunjukkan kepada kumpulan yang menggunakan akal manusia dan alam sekitar sebagai rujukan. Berdasarkan tajuk yang diberi, berkaitan dengan makanan di mana ia ialah antara komponen dan kualiti makanan tersebut akan memberikan tenaga yang diperlukan oleh semua orang. Makanan di bawah perundangan asal iaitu pindaan dan malah ia akan menjadi haram iaitu antara adalah apabila makanan atau minuman tersebut merosakkan diri dan orang lain. Assalamualaikum, saya Nuhani binti Abdul Manaf, nama matrik 287679. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kaedah fiqh berkaitan pemakanan. Yang pertama ialah al-umur bimaqasidiha, iaitu setiap perkara dinilai berdasarkan niat. Sebarang aplikasi dalam industri makanan dan minuman hendaklah dilakukan dengan niat yang baik dan menyerapkan dengan kebaikan serta kejujuran. Selain itu, al-yakin la yuzalu bi asyak, yang bermaksud sesuatu yang pasti tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Sebagai contoh, dalam kes pemprosesan makanan yang merupakan bahagian utama, ramai orang yang meragui tentang ramuannya. Keadaan ini bagi memastikan produk yang digunakan dalam ramuan tersebut adalah bersih dan dijamin halal mengikut syariat Islam. Al-masyaqqatu tajibu al-taisir, yang bermaksud kesukaran membawa kepada kemudahan atau kelonggaran hukum, merupakan kaedah fiqh yang ketiga yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Sebagai contoh, daging yang dianggap haram seperti babi, anjing dan sebagainya boleh dimakan apabila menghadapi situasi yang teruk seperti seseorang itu kelaparan dan tidak mempunyai pilihan lain selain memakan daging tersebut untuk memelihara nyawanya. La darara wa la dira, iaitu bahaya mesti dihapuskan. Hal ini disebabkan oleh qawaid fikih bertanggungjawab untuk mengelakkan sebarang kemudaratan berlaku dalam perkara yang berkaitan tentang makanan dan minuman. Kaedah kelima yang digunakan ialah al-a'dah muhakkamah, iaitu adat diterima sebagai sumber hukum. Sebagai contoh, amalan makan dahulu kemudian bayar telah menjadi kebiasaan orang ramai di sesuatu tempat. Oleh itu, adat tersebut boleh diterima pakai sebagai hukum selagi mana tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bagi membicarakan tentang makanan dan minuman, agama Islam amat mengambil berat tentang isu-isu berkaitan halal dan haram. Islam ialah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan fitrah manusia. Hal ini dikatakan demikian kerana ia dapat mengimbangkan tuntutan jasmani dan rohani yang memberi petunjuk dalam pelbagai aspek kehidupan. Malah, Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintah seluruh umat manusia dan Islam untuk memilih apa sahaja yang berkaitan baik dan halal dan melarang kita daripada mengikuti jejak langkah syaitan. Allah Ta'ala juga tidak akan membiarkan hambanya sendiri daripada terus berada dalam kegelapan bagi mendapat isu halal dan haram. Oleh itu, semua ini dapat dibuktikan menerusi Al-Quran dan As-Sunnah. Antara garis-garis panduan makanan dan minuman menurut Islam yang pertama ialah kita perlulah mengambil makanan dan minuman yang memberikan kesihatan, iaitu dengan mencari makanan yang halal kerana ia diterangkan melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Yang kedua ialah agama Islam memperkenalkan prinsip-prinsip makanan dan minuman yang diambil secara sederhana kerana Allah Subhanahu Wa Taala membenci dan tidak menyukai orang-orang yang membazir dan melampaui batas. Hal ini dapat dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 60. Yang ketiga ialah seluruh umat Islam perlulah menjauhkan diri daripada makanan dan minuman yang telah diragui dan merasakan perkara tersebut was-was sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Arwah bin Nu'man. Beliau berkata apabila telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara-perkara kesamaran, jatuhlah ia ke dalam yang haram. Seterusnya, garis panduan yang keempat ialah kita haruslah mencari makanan dan minuman yang baik dan segar. Yang kelima ialah
Kita juga hendaklah menjauhkan diri dan tidak mengambil makanan dan minuman yang terdapat isi kandungannya bahan kimia, makanan yang telah diawet dan pewarnanya yang tinggi. Sebagai contoh, makanan yang diproses, makanan dalam tin, botol dan dibungkus. Dan yang terakhir iaitu yang keenam ialah kita wajarlah memilih makanan yang berkhasiat dan baik kerana makanan seperti ini memberi kebaikan kepada diri kita. Oleh itu, pemakanan yang seimbang amat penting bagi pertumbuhan tubuh badan dan perkembangan otak yang cerdas. Muharramat adalah sesuatu yang dilarang sama ada melalui perintah syariat, undang-undang atau logik pemikiran akal yang berasal daripada perkataan haram. Muharramat terbahagi kepada dua. Yang pertama, muharram li zatihi dan yang kedua adalah muharram li ghairihi. Muharram li zatihi adalah sesuatu perkara yang pada asalnya diharamkan kerana zat dan bentuknya. Manakala muharram li ghairihi adalah sesuatu yang diharamkan sekiranya mendatangkan kemudaratan kepada seseorang. Contoh muharram li zatihi adalah pengharaman meminum arak, darah dan air kencing. Manakala muharram li ghairihi adalah penggunaan dadah diharamkan kerana akan mengakibatkan seseorang kehilangan kawalan diri akibat penyalahgunaan dadah, heroin, morfin yang secara berterusan. Seterusnya, pandangan Imam Syafi'i dalam aditif makanan adalah dihalalkan melalui kaedah asal sesuatu adalah diharuskan kecuali ia memberikan kemudaratan atau semasa proses penghasilannya mengandungi campuran atau sentuhan dengan bahan najis. Aditif makanan itu tergolong dalam kategori najis sekiranya sumber asalnya bahan itu terdiri daripada najis atau dicampurkan dengan najis yang bertepatan dengan kaedah asal sesuatu itu kekal sebagaimana keadaan sebelumnya. Sebagai contoh, penggunaan alkohol yang terhasil daripada arak adalah diharamkan. Selain itu, haram untuk meminum minuman ringan yang dihasilkan dengan niat dan cara yang menyerupai proses penghasilan arak, sama ada mengandungi sedikit atau banyak alkohol ataupun alkohol yang disulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada doktor dan juga rakan-rakan yang lain. Kini kita ke bahagian 4.0 di mana akan membicarakan tentang aplikasi kaedah qawaid dalam penentuan halal dan haram pemakanan. Pertama sekalinya, kaedah hukum qawaid fiqhiyah mampu untuk meletakkan satu-satu situasi yang menghalang daripada seorang mukallaf untuk melakukannya ataupun menjadi asbab untuk seseorang mukallaf untuk membolehkan mereka dalam membuat sesuatu perkara. Kaedah hukum yang membezakan dua situasi ini bukanlah semata-mata bersandarkan kepada perkara ibadah sahaja, tetapi meliputi hampir semua perkara yang melibatkan urusan sehari-hari mukallaf. Jenis kaedah yang boleh membawa kepada halal satu pemakanan tersebut antara yang boleh diguna pakai atau dikaji dan dipercaya ialah melalui kaedah umum al-balwa. Kaedah ini secara dasarnya ialah sebuah pecahan daripada rusuh-rusuh yang dibenarkan di dalam ibadah untuk dilakukan oleh mukallaf, di mana ianya adalah sebuah prinsip hukum yang secara umumnya difahami apabila sesuatu kemudaratan itu berlaku, tetapi tidak dapat dihindari akan terpulang untuk menghadap atau menggunakan kemudaratan tersebut. Definisi maksud perkataan umum al-balwa itu sendiri dari segi bahasa ialah umum, membawa erti keseluruhan dan kesemuanya, manakala al-balwa pula kesukaran dan kesusahan yang menimpa. Cantuman dua buah perkataan ini membawa maksud kepada sesebuah kesusahan atau kemudaratan yang berleluasa atau berlaku secara keseluruhan menimpa sehingga tiada jalan lain lagi boleh dipilih untuk mengelak daripadanya. Sebagai rekod, kaedah umum al-balwa ini secara konsepnya wujud daripada jenis kaedah dasar fiqhiyah al-masyaqqah tajibu taisir yang bahawa mana daripada kemudaratan wujudlah keringanan. Dua jenis ciri-ciri ataupun konsep yang terkandung dalam prinsip umum al-balwa yang pertamanya ialah secara umum keperluan bagi seseorang mukallaf untuk dipenuhi iaitu mustahil untuk dielakkan dan jika tidak ditunaikan akan haknya maka ia akan mengakibatkan kesulitan yang lebih besar. Yang kedua pula, berkenaan sesuatu yang tidak diuruskan akan menjadi lebih teruk kerana sudah mengembang menyebabkan seseorang mukallaf tidak dapat mengelak atau menyingkirkannya. Contoh-contoh yang boleh diketengahkan terhadap
cara pemakanan dan juga jenis makanan yang mengikuti prinsip umum al-balwa ialah hukum halal untuk memakan ikan-ikan kecil tanpa dibuang organ-organ dalamannya. Untuk pencerahan bagi contoh situasi ini, dibenarkan untuk menerima jenis makanan berupa ikan-ikan kecil yang ditangkap tanpa perlu untuk dibersihkan secara teliti akan najis-najis maupun organ dalamannya yang masih terkandung di dalam badan haiwan tersebut. Kerana mengikut prinsip umum al-balwa, ikan-ikan kecil ini yang ditangkap secara kukal dalam kuantiti yang banyak, contohnya seperti ikan bilis dan ikan sardin, amatlah mustahil untuk dibersihkan organ-organ dalaman mereka secara teliti dan sempurna disebabkan oleh kesusahan untuk mengenal pasti apakah jenis najis dan juga organ-organ yang terkandung di dalam badan haiwan-haiwan tersebut. Konsep penghalalan dan pengharusan terhadap ikan-ikan kecil ini masih juga mengikut hukum asal yang terkandung di dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala yang berbunyi daripada surah Al-Maidah ayat 5, "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lazat bagimu." Di mana tafsiran asal ayat ini mengatakan bahawa janganlah kita mengharamkan benda yang sudah pada asalnya dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Disebabkan oleh terdapat perkara-perkara yang tidak boleh dibendung ataupun digunakan daripada kita untuk membersihkan, jadi kita dibolehkan atau diharuskan untuk makan secara terus haiwan-haiwan kecil tersebut. Natijahnya, konsep pemakanan tertakluk terhadap ketentuan syara di mana ia perlu patuhi ciri-ciri halal, berkualiti dan suci. Ini kerana pengambilan makanan dan minuman halal serta suci dapat mengelakkan kesihatan seseorang daripada kemudaratan. Menurut Islam, garis-garis panduan dalam pemakanan dapat dibuktikan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam qawaid fiqhiyah, ia boleh diaplikasikan di dalam pemakanan seseorang itu berdasarkan penentuan halal dan haram. Sebagai orang Muslim, kami percaya bahawa Islam merupakan agama yang benar dan salah satu antara agama yang akan diredai Allah. Oleh itu, etika Islam mungkin pilihan yang terbaik untuk mengawal aplikasi moden dan ia dapat memberikan manfaat terhadap semua orang supaya tidak mendatangkan mudarat kepada seseorang.